Start recording ah. Okey. Aku pakai macam mana ni? Ada pen. Bukan nampak nak bulan ni nanti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali bersama kami dalam rancangan macam dalam cerita ceria tajuk. Okay. Welcome back to our podcast. Podcast Kurapa Ilmiah Part 2 lah, ataupun episod 2 lah. Mana salah kamu sendiri namakan lah, Part 2 kah, episod 2 kah, mana saja. So disclaimer awal je, aku pakai kod ni dan ada pen. Bukan nampak nak bulan nanti, bulan puasa bukan. Okay. Masa part 1 banyak sudah tadi kira bahaskan dan bincangkan sama Ustaz. Dan masih kenal lah ni Ustaz Hayat lah. Okay. Banyak sudah tadi bincangkan, bahaskan dalam part 1. Dan sebenarnya banyak lagi kan dibincangkan dalam part 1. Cuma masa tu nak mengizinkan. Kalau istilahnya dalam MC, masa tu mencemburui kita ni. So istilahnya macam tu lah. So mungkin tadi akan bincangkan dalam part 2 ni. Dan mungkin sikit lama, dan lama bantal lah. Ada tambahan sikit masalah berbanding part 1 tadi tu. Okay, part 1 kita ni sudah bincangkan pasal yang pertama, ilmu atau sendiri, dan ilmu Islam. Ilmu Islam itu terbagi kepada fardu ain, fardu kifayah, dan fardu ain ada berapa, fardu kifayah, dan lepas itu kepentingan ilmu itu sendiri, dan orang-orang yang berada di dalam kawasan ataupun di dalam jalan menuntut ilmu itu sudah dibahaskan masa part 1. And then lepas satu syarat-syaratnya, caranya macam mana menuntut ilmu Islam ni yang proper, yang telah pun diwarisi sejak zaman berzaman daripada ulama tani sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. And then selepas satu rukun-rukun pengajian ataupun pembelajaran Islamic studies ni. Dan lepas satu apa lagi tadi bincangkan? Syarat-syaratnya juga tadi. Syaratnya ada guru, ada murid, dan ada material, dan setiap daripada 3 rukun itu pun ada yang punya syarat tambahan, syaratnya tu lagi lah tersendirilah macam tu. So dalam part 2 ni kita ni mungkin taruh sekali masuk. Mungkin orang tertanya-tanya kali. Kami sudah masa part 1, siapa yang melihat sampai habis, ada kami sabut pasal talaki dan apa yang talaki itu. So mungkin orang tertanya-tanya kali, apa sebenarnya balai talaki ni, dan kenapa, apa sebenarnya balai talaki ni, dan kenapa dibina kah, ditubuhkanlah balai talaki ni, dan apa relevannya dengan part 1 yang kami bincangkan itu. Macam tu. So kita ni bersama, kita ni punya guest of honor. Guest of honor kita ni dari part 1. Semua bezanya aku pakai kod masa ni. Itu saja. Tapi orangnya yang guest of honor belum berubah. So mungkin kita ni kan bincang lah pasal balai talaki ni. Pasal balai talaki ni sebenarnya, okay lah, mungkin ada orang-orang yang tahu kali sikit dari kalangan orang Indonesia, dan mungkin orang di luar Indonesia yang tahu. Mungkin aku saya yang mengatur lah balai talaki ni. Sebenarnya indah ada orang-orangnya kirakan lah, kalau orang yang belakangan ni ada orang di sebalik tabir. Orang-orang di sebalik tabir yang sebenarnya membagi 4 besar juga orang balai talaki ni. Salah satunya adalah, perkenalkan, Ustaz Hayat, Ustaz Ahmad Hayat. Okay, sebenarnya kan, okay lah, kan part 1 ada aku cakap kenapa aku panggil Ustaz Hayat. Okay, sebenarnya ceritanya macam ni. Okay, cerita terhalis sedikit lah. Cerita. Masa aku SEM 1 baru masuk Unisa lah ni, ada di grup kami lah, grup intake ko yang di Tahfiz, yang men-share satu poster, dua poster lah, berkenaan dengan daurah Nahu sama daurah Mantik yang dibuat oleh leluhur. Masa tu aku nak tahu leluhur siapa, tenaga pengajarnya aku nak kenal macam tu. Tapi kena share, dan masa tu timbul hasrat dan kemahuan dan ilham mungkin daripada Allah SWT kali untuk belajar macam Nahu. Sekali ada kena tulis kitab. Ada ustaz tulis kitab. Ada poster tu. Kalau Nahu, Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah ni aku memang tahu sudah. So aku memang akan belajar. Dan Mantik ni, masa melihat poster tu aku dah tahu apa sebenarnya Mantik ni.
baru pernah dengar juga sebenarnya mantik atau so kirakan aku masuk tahun lepas itu tu baru aku tahu mantik ni macam ni penyataan belajar tu lah. So dan matanya so aku ikut dua-dua. Lepas tu ikut dua-dua jumpalah Ustaz Ahyat. So tetangga pengajarnya tu Ustaz Ahyat, dan mungkin ada yang kenal Ustaz Ahyat ini sebenarnya dari banyaklah, bukan leluhur saya apa lagi Ustaz punya bisnes apa lagi Bukan bisnes, ya ada adalah penglibatan kali ya. Penglibatan yang Nazar community lah. Community yang Nazar community. Nazar community. Dan apa tu, mungkin ada yang pernah datang kali Ustaz punya program apa tu, talk atau kirakan talk ataupun yang dalam PDI itu juga Talk apa tu namanya, macam modul lah kali juga. Modul bagi apa namanya ni kalau yang aku kena suruh buat ni, membagi pembentangan bukan kertas kerja, pembentangan seminar. Pembentangan seminar macam tu. Mungkin siapa yang pernah hadir, so mungkin kenal kali Ustaz Ahyat. So dari sana kami berjumpa lah, aku sama saya berjumpa dan belajar sampai khatam, alhamdulillah rabbil alamin. Aku pun tak expect sebenarnya khatam Ajrumiyah sama mantik atulah, walaupun masa daurah pertama kira first time belajar mantik atau belum apa tu terkecap benar lah apa mantik atau, tapi alhamdulillah masa ni alhamdulillah berkat bimbingan guru-guru kita ni. Coba tu lah istilahnya, alhamdulillah. So dari sana kenal Ustaz Ahyat dan okey. Dari sana ngam kenal sudah Ustaz Ahyat atau lepas tu di Indonesia juga mungkin orang-orang Indonesia memang tahu sudah kali seorang guru ni yang ma'ruf lah juga, which is Dr. Ahmad Baha lah macam tu. Dan mungkin orang tahfiz pun yang selalu tasmik lawan mungkin kenal siapa Dr. Baha ni. So berjumpa sama Dr. Baha lah, malala juga berdiscussion sampai masa ni alhamdulillah sama Dr. Baha dari SEM 1 sudah. So kira Dr. Baha ada membagi satu apa kirakan istilahnya pemikiran ataupun satu idea yes. Untuk menumbuhkan, contohnya bukan menumbuhkan lah, malah sebenarnya untuk menghidupkan suasana telaki itu saja sebenarnya. Sebab itu nama program ni awal-awal program Balai Telaki itu, sebelum ia dinamakan nama Balai Telaki itu, namanya dulu program Talaki Kitab Ulum Syariah. Panjang. Siapa yang pernah ikut first dua daurah itu, dalam Google Form itu namanya tu program Talaki Kitab Ulum Syariah. Itu first sebenarnya. Dan ya tu macam dalam part satu yang aku tahu, seperti mana aku dah pernah expect dalam hidupku kan buat podcast di umurku yang 20 lebih tahun ni, aku pun dah pernah expect sebenarnya kan buat balai talaki, kan buat suasana talaki tu dah pernah expect. So dari sanalah tercetusnya idea bukan menubuhkan lah, walau kira apa tu, menghidupkan suasana talaki itulah dari Dr. Baha. So kami sebagai penuntut ilmu itu kira sadarkan amanah ni, so kami buatlah saja. Dan selepas itu ni masih 2024 kan ni. Sebenarnya Balai Talaki ni pun belum setahun. Penamaannya Balai Talaki ni pun belum setahun. Masa bulan 2 ia punya nama yang rasmi yang dari kami sendiri membagi arah kertas kerja tu ya, Balai Talaki. So dari sanalah adanya apa tu, kelas talaki ni. Dan lepas itu kami kena minta nama apa bisai talaki ni namanya. So kami bagi Balai Talaki. Dan siapa yang ada follow ataupun like follow, kenapa like atau siapa yang ada follow ataupun mengikuti Instagram Balai Talaki, di sana ada kami sudah mempost apa tu pengenalan tentang Balai Talaki ni sedikit lah. So boleh baca di sana, tapi mungkin nanti ada kami share juga sini sikit-sikit lah macam tu. Okey, sudah semua tahu perjalanan sebelum adanya Balai Talaki ni. So di sini ada timbul mungkin satu soalan kali. Apa sebenarnya relevan Balai Talaki ni dengan perbincangan kita ni yang masa part 1, yang sebelum ni lah perbincangan dan discussion kita ni masa part 1, dan apa ia punya apa ia punya relevannya, dan apa sebenarnya kenapa ditubuhkannya Balai Talaki ni macam tu, dan kenapa dibuatnya suasana talaki itu sendirilah. Okey, macam tu. So saya serahkan macam formal tu cuma. So macam mana pendapat Ustaz? Apa catalah kenapa dibuatnya suasana talaki ni, dan kenapa mesti talaki untuk belajar ilmu agama ni?
Masih lelaki dan itulah seterusnya lah. So konteksnya di sini adalah penubuhan satu Community lagi. community ataupun satu, tapi bukan pertubuhan kan, tapi satu gerakan lah sejarah. Satu gerakan Satu gerakan untuk menghidupkan pengajian talaki di sebuah universiti lah. Betul kan? Yes. Rasanya kan time awal sekali time tadi baru nyorang berbincang bertiga lah Oh yes, sama Dr. Bahajo kan. Tadi bertiga Dr. itu. Baha. Dia punya idenya cuma ni pulang, bahawa kita ni melihat bahawa pengajian agama yang ideal itu ialah yang menggabungkan di antara tradisional dengan modern. Artinya bila mana tadi menghidupkan talaki ni ataupun bukan amalan lah, tapi maksudnya tradisi lah, tradisi keilmuan Islam atau di dalam sebuah institusi yang merupakan institusi pendidikan moden, universiti kan. Ini kira apa namanya, kira boleh dikatakan pendidikan moden lah, pendidikan moden kan. Ya, di sana tadi melihat bahawa dua-dua ni ada kepentingan yang tersendiri lah, dan ia ada peranannya yang tersendiri lah. Contoh di mana setiap satu daripada keduanya saling memerlukan lah. Contoh. Jadi itu tu, kami melihat bahawa yang idealnya adalah untuk memadukan di antara dua ni. Macam yang tadilah bahawa bukan tadi dalam episod sebelum ni. Dalam episod sebelum ni kedapatan dia. ada Tapi dalam episod sebelum ni di mana kita ni sudah berbincang lah yang bahawa tradisi keilmuan Islam ni sudah terbina berabad-abad kan. Ia struktur yang teguh dan tinggi lah, terbina sudah berabad-abad, di mana setiap generasi membina atas generasi yang sebelumnya. Contoh kan, sehingga apa namanya, kira identiti keilmuan Islam itu sudah terbina. Contoh, dan tadi tinggal lagi untuk menambah di atasnya kan. Yes. Nah, ini tradisi keilmuan Islam itu, dan itu tradisi keilmuan Islam itu di dalamnya terkandung itu tu segala silibus kitab-kitabnya, segala ulama-ulamanya kan, dan segala caranya, metodnya. Contoh. Dan tadi dapat lihat bahawa metodnya tu, ia punya metodnya berbeza dengan pengajian yang moden. Dah kira lah dari segi silibusnya, Yes. dari segi caranya. Maksudnya caranya, kalau dalam tradisi kita ni ya ada tradisi matan syarah hasyiah contohnya kan. Itu dalam tradisi keilmuan Islam contoh. Tapi tradisi moden lain lagi. Ada benda-benda yang lain kan. Ada assignment contohnya, thesis, ada presentation contohnya kan, ada thesis, ada itu tu benda-benda ataupun unsur-unsur yang berbentuk moden contoh. Nah, dan setiap satu tu ada ia punya peranannya, di mana kami melihat bahawa ketulinan ilmu Islam atau ia punya substance-nya yang asal atau artinya ia punya isinya yang asal, yang tulen ada dalam tradisi keilmuan Islam atau kan. Artinya tadi lihat pasal substance, tadi lihat pasal isi kan, tadi lihat pasal apa tu namanya, basically keaslian ilmu tu ada dalam tradisi keilmuan Islam. Cumanya dalam menjadi seorang yang berilmu tu, ia ada dua proses bah. Satu ialah kita ni acquire ilmu tu, maksudnya kita ni menghasilkan ilmu tu dalam diri kita ni. Kan, itu perkara yang pertama sehingga menjadi orang berilmu. Lepas tu orang berilmu ni, ia mesti untuk ia jadi orang yang kompeten, maksudnya orang yang berguna lah, orang yang menunaikan tanggungjawabnya. Ia mestilah satu mengamalkan confirm, tapi satu lagi ia mesti berkhidmat kepada masyarakat. Kan, dia mesti mengaplikasikan ilmu itu dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, menyebarkan lagi, mengajar. Nah, bahagian pertama tadi, which is menghasilkan ilmu tu, dia kata ni kuatnya ataupun itu adalah kekuatan tradisi kita ni, tradisi keilmuan Islam tu. Di sana tadi menghasilkan ilmu yang tulen, ilmu yang asli tu, dengan silsilah keilmuannya yang setelah bersambung sejak zaman berzaman itulah. Dalam masa yang sama, itu saja dia mencukupi untuk menghasilkan aplikasi pada ilmu tu ke alam nyata, maksudnya ke zaman ini, ke ahli zaman ini. Dan di sana terdatang tugas pengajian moden itu, di mana tadi diperkenalkan dengan
method, cara untuk mengaplikasikan ilmu itu tadi. Betul. Di mana dalam tadi buat assignment contohnya, dalam tadi buat thesis contohnya kan. Kita ni sebenarnya telah mengaplikasikan ilmu yang tadi pelajari dan cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa. Contoh, di sana tadi dapat melahirkan seorang ilmuwan yang berilmu, artinya ia punya ilmunya tu mutqin. Hasil daripada ia punya pengajiannya yang tradisional, dan yang mudah-mudahan dia mutafannin. Contoh, dan bukan saja ilmuwan yang berilmu, tapi malah ilmuwan yang berilmu dan dapat berkhidmat kepada masyarakat. Itu diperolehi daripada mana? Itu daripada pengajian moden. So di sini ada ia dua cara yang menghasilkan dua kesan. Yang mana dua kesan ini saling memerlukan antara satu sama lain. Pasal kalau orang itu contohnya ilmunya mantap lah, contohnya kan ilmunya yakni sound lah tu ilmu itu maksudnya. Tapi contohnya dia dapat ia berkhidmat kepada masyarakat dengan ilmunya. Ilmu itu untuk nias dia contohnya, ataupun untuk diajarkannya saja cuma tu, tanpa ada berpijak contohnya di alam realiti, di alam nyata. Dan ada gunanya ilmu tu. Kan ia jadi sia-sia, tak ada faedahnya. Dalam masa yang sama, orang yang cuba untuk kononnya mengaplikasikan ilmu contohnya ataupun menyelesaikan masalah-masalah semasa, isu semasa, tapi contohnya dia tiada ilmu. Dan cuma nak yang menyelesaikan masalah tu, malah kadang-kadang ia mengakibatkan kerosakan. Betul. Maka itah atutah kali mungkin bibit-bibit sebab kenapa ditubuhkannya pergerakan macam ni ataupun cuba pergerakan untuk menghidupkan budaya ni balik di kalangan penuntut-penuntut universiti Islam. Sebab tani mesti mengakui lah bahawa tani perlukan dua-duanya sekali. Tani dia dapat bercukup-cukupan dengan satu. Salah satunya saja tani dapat bercukup-cukupan dengannya. Kan? Hatta kalau tani lihat ulama-ulama semasa lah zaman ni. Contohnya ulama zaman ni yang yang berkaliber lah, contohnya daripada negara-negara di dalam dunia Islam, semuanya memang menggabungkan antara dua perkara ni lah. Contoh kita lihat kepada ulama-ulama Azhar contohnya, ataupun ulama daripada Syria kah ataupun ya Ustaz. Dengar, kamu pun nasi dengar je ni. Bukan untuk penonton saja ni, kamu pun dengar juga ilmu ni. Kita teruskan ulama dari ulama-ulama berkaliber daripada seluruh dunia Islam yang ada zaman ni lah kan, yang jadi rujukan tani je lah masihan pada zaman ni. Diorang lahir daripada gabungan dua gaya ni satu. Jadi adalah sangat bisai lah, dan malah mungkin perlu sebenarnya untuk masanya untuk tani menggabungkan antara dua gaya pengajian ni kan, tradisional dan moden. Contoh. So basically kami sebenarnya mencetuskan ada idea macam mana ni sebenarnya akan melahirkan ulama-ulama yang dapat jadi pakar yang mana menjadi sumber rujukan. Bukan saja mungkin dari negara Brunei sendiri, malah mungkin negara Islam, umat Islam lah, umat dunia Islam lah. secara umumnya macam tu. Dan bukan daripada idea tani juga semata-mata, malah tani melihat kepada orang telah berjaya lah. Kan orang telah berjaya, macam nama-nama besar yang zaman lah, contoh macam mungkin Dr. Wahbah Zuhaili kah, contohnya Dr. Mustafa Buhok, contohnya Dr. Ali Jum'ah, contohnya Dr. Ahmad Tayyib, contohnya kan. Diorang semua lahir daripada sistem kedua-duanya ni, gabungan kedua sistem ni yang melahirkan ulama yang berkaliber dan dapat dijadikan rujukan oleh umat pada zaman ni. Betul. So dari sana dia timbul, bukan orang, artinya ada sudah ia punya contohnya kan. Ini ambil iktibar daripada orang-orang yang pernah sudah melalui proses tadi. Bukan maksudnya ke tani yang memandai-mandai macam kononnya mencari solusi. Ini solusi yang kami hasilkan daripada akal fikiran sendiri. Tidak. Ini bukan idea kami lah in the first place. Ini malah timbul daripada ulama-ulama yang sudah ada. Bila mana dilihat latar belakang habis orang, dia lari daripada gabungan antara dua antara dua gaya ni. Contoh. Dan mungkin harapannya ilmu yang dipelajari ni dalam
pergerakan balai talakian ni, kalau aku gelar SN adalah reincarnation of Imam Ghazali apa. Angan-angan pula. Kira adalah melahirkan Imam Imam Ghazali yang baru ataupun Imam Nawawi. Artinya generasi seterusnya a'immah yang dulu menjadi mercu tanda kegemilangan Islam atau kan. Satu. Mungkin bukan generasi tani, mungkin generasi selepasnya lagi. Kalau generasi selepasnya lagi kan gitu kan. Mungkinnya orangnya kamu ni nya cita-cita kamu ni nya hampirnya mustahil lah. Mustahil. Tapi kalau tadi kan sebut mustahil kan, kalau dalam akidah atau lagipun kan kalau tadi fikirkan. Bukankah yang menggunakan ilmu kepada Imam Ghazali, menggunakan ilmu kepada Imam Juwaini, Imam Syafi'i ataupun nama-nama imam ulama yang besar itulah adalah Allah Ta'ala kan yang menggunakan ilmu habis durang. Bukankah Allah Ta'ala tu maha berkuasa untuk menggunakan ilmu yang sama ataupun lebih kepada hambanya pada zaman ini kan. Bukan menjadi syarat yang mana durang di era zaman yang fitnah tu belum ada, so ya Allah bagi semata lah, bukan syarat. Tapi kalau Allah kan bagi, Allah ni pun boleh. So akhirnya Allah Ta'ala tu bakin kan. Seperti mana ia maha berkuasa untuk menggunakan ilmu kepada para ulama tadi. Kenapa tadi berputus asa daripada kemungkinan yang Allah Ta'ala akan menggunakan ilmu yang sama ataupun yang lebih malah kepada hamba-hambanya yang lain daripada zaman ini dan zaman seterusnya kan. Bahkan kalau tadi berfikir macam tu, kira kan tadi melimitkan kuasa Allah je tu kan. Secara malah implikasinya lah, soal adab lah kita. Malah tadi terus macam berburuk sangka yang Allah SWT mungkin dia berkuasa kan bagi ilmu atau arah tani pada zaman ini, malah mungkin lebih lagi macam tu gitu. Jadi bagiku jangan putus harapan lah. Ini terutama bagi mungkin orang yang sedang belajar masa ni lah kan. Artinya mudah-mudahan bagi ilmu tu benar-benar sekelip mata saja cuma tu sebenarnya lah kan. Ini jangan tahu, mungkin macam ada orang mungkin putus asa sudah lah, kira ya dapatlah yang aku belajar sini mungkin dari seterusnya kali saja. Ini jangan dulu, relax. Artinya sehingga nyawa ditarik, masih ada chance, masih ada peluang Allah Ta'ala menggunakan ilmu itu cuma itu saja. Akhirnya hakikatnya yang bagi ilmu Allah Ta'ala, tugas tani apa? Tugas tani ialah untuk berusaha saja kan, sehabis mungkinnya. Contoh artinya bukan sedikit cerita-cerita ulama yang sudah tua baru diorang jadi ulama kan. Abdullah bin Mubarak mungkin umurnya 50 lebih kali baru tak jadi jadi ulama. Artinya Syekh Khalid Al-Azhari, syarih ataupun ulama yang mensyarah kitab Jurumiyah contohnya, dan seorang ulama rujukan dalam bidang lughah, ia start belajar, bukannya jadi alim, dia start belajar pun umurnya dalam 50 lebih. Kan Imam Taftazani lagi dia dulu dia kenal dengan Slolon. Tiba-tiba sampaikan ucap kalau kamu tahu definisi dungo, itu sudah oleh gurunya. Pada tiba-tiba Allah bagi saja ilmu tu cuma tu, dengan syarat itu tu, syarat hukum adabnya ialah berusaha saja dan jangan putus harapan kepada Allah Ta'ala. Satu. Malah itu sebenarnya kalau aku melihat macam mana lah tablisu iblis kira apa tu was-was daripada syaitan saja. Kau anda dapat ni daya lurus. Kau bayangkan tu orang di apa tu zaman Imam Ghazali tu zaman-zaman fitnah tu belum ada kau ni. Lurus. Itu sebenarnya tipu daya saja supaya tani lemah semangat dan putus belajar lah. Kira dia datang kelas. Kononnya macam ada juga faedahnya di ujung kan. Tapi mesti ingat juga yang hakikatnya hasil itu dari Allah Ta'ala, bukan dari tani. Contoh usaha tu akhirnya dan beri bekas. Usaha tu syarat ataupun pengabdian tani kepada Allah Ta'ala. Bukan maksudnya tani mesti malas. Entahlah. Tani mesti juga rajin dan meluangkan usaha yang banyak lah dan berhabis untuk belajar. Tapi akhirnya yang bagi hasil itu Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala kan bagi berkat dari ilmu tu diganda-gandakannya kan, bonus sekelip mata saja, tidak ada masalah kan. So itulah mungkin jadi mudahan saja dengan inisiatif ni. Inisiatif ni ia jadi macam satu asbab lah. Satu asbab di mana Allah Ta'ala akan memuliakan tani lah sebagai sebuah negara, melahirkan ulama-ulama generasi seterusnya yang berkaliber, yang berkhidmat kepada umat, yang benar-benar menjadi pewaris kepada para anbiya tu. Kan. So cuma lari belakang sikit, tapi okey lah, ada sikit lah, ada apa tu namanya kaitan lah sikit lah. So kita tu sedikit lah pengenalan sedikit kali mungkin. Dan aku rasa balik semula kali juga arah bincangan tani episod sebelum ni yang fardu kifayah tu. Kira kenapa tani kan, kenapa ni
inisiatif ni dibuat, itu tu ni mudahan jadi asbab untuk supaya fardu kifayah itu tertunai untuk negara tani lah terutamanya secara khususnya dan dunia Islam secara umumnya. Kan? Itu tu. Mungkin ada orang kan gitu kali yang kamu ni baru takkan buat apa tu daurah kelas talaki. Negara-negara lain, negara-negara jiran awal sudah dulu buat. Contohnya kalau di Indonesia ada namanya pesantren, kalau di Malaysia ada namanya pondok. Mungkin di Indonesia ada pulang ya sahabat pondok lah, tapi ini kisahlah yang penting pembelajaran talaki itu memang dorang ada sudah. Brunei baru takkan ada macam tu. Itah balik macam tadi lah lagi lah. Better late than never lah. Better late than never awal. Sama apa ungkapan yang Ustaz pernah beritahu ni yang dari guru Ustaz ni, al-qarib ati. Kullu atin qarib. Setiap sesuatu yang on the way tu hampir. Misalkan on the way hampir walaupun dia jauh lah. Contohnya orang tu tinggal Belait dan orang tu contohnya masa ni di Gadong lah. Contohnya Yunisa. Ada seorang tu tinggal di Belait tapi on the way. Ada seorang tu tinggal di Kulap saja tapi dia stay. Dan nantinya yang on the way tu lagi hampir daripada yang stay. Pasal yang stay tu kan stay sana. Sedangkan yang Belait, yang dari Belait tu on the way tu ia sentiasa makin hampir kan. So kullu atin qarib, semua yang on the way tu hakikatnya hampir. Yang jauh ni siapa? Orang yang dah bergerak lah. Orang yang bergerak. Contohnya macam cerita yang dulu Dami-Dami tadi selalu dengar kan, cerita kura-kura sama anak tu kan. Cuma kamu bayangkan saja kalau kura-kura tu ia indah meneruskan jalannya, mana yang menang lawan Arnab tu? Arnab tu kenapa yang kalah? Saya berhenti. Saya berhenti. Ia tidur, dia berhenti. Walaupun dia laju. Walaupun dia macam tangkas apa tu? Selaju setangkas. Bukannya setangkas lah. Aku tahu lah aku ni lagi masa ni, tapi yang penting laju lah. Laju. Confirmnya lagi laju daripada kura-kura lah. Awal. Tapi lihat itu tu pasal dia berhenti berjalan, dia berhenti melangkah, selangkah demi selangkah sampai je akhirnya. Macam lagu je. Tapi macam tu sepatutnya mindset yang kita ni adalah macam tu. So atas mindset itu juga kenapa mungkin pada asalnya kami membincangkan untuk mengadakan inisiatif ni kan di Unisa. Sama aku gitu disclaimer awal juga, kalau rasa macam before ni siapa yang pernah ikut leluhur dan itulah kepada mungkin ada kekitangan leluhur kali, aku dah mencuri sahayat lah. Aku indah mungkin dah sahayat masuk ke boleh lelaki indah. Aku pun dah tahu macam mana boleh. Aku in the first place pun dah tahu kan buat benda ni. Kadang panggil Dr. Bahas, kadang aku gitu aku belajar sama sahayat, panggil juga. So sampai masa ni alhamdulillah melakat lah. Fikir berakhir arah manusia tiap khatam matan ajrumiyah tu saja. Jadi so itulah kira serba sedikit lah kenapa ditubuhkannya balai talakian ni dan satulah. Mungkin orang tertanya kali, kenapa perlu tani kita tahu apa balai itu sebenarnya apa talaki kan, takut orang confuse lah kan. Di Brunei ni banyak balai bomba, balai polis, banyak balai jalan raya lagi. Takut confuse lah. So apakah beza? Ada bilang beza memanglah balai talaki dengan balai lain. Of course. Tapi kenapa dipilih balai itu? Pasal aku terinspirasi dengan cerita ustaz sendirilah tani kelas talaki itu, yang mana dulu balai ibadat itulah secara khususnya tu dibuat untuk pengajian ilmu agama tu dulu zaman dulu lah di Brunei Darussalam macam tu. Malah memang ada kajiannya juga secara sejarah dari apa namanya orang yang dalam bidang sejarah. Memang ada kajiannya sudah. Boleh baca di pusat sejarah, kajian-kajian yang ada di pusat sejarah. Mungkin tesis-tesis yang berkaitan mengenai fungsi balai dalam pendidikan Islam di Brunei dulu. Di mana ulama-ulama tani, artinya Brunei ini kira siap zaman berzaman indah lekang daripada ulama lah sebenarnya, daripada zaman Sultan Syarif Ali sendiri sampai ke nyorang ke pasca Perang Dunia Kedua tu. Tani memang indah lekang daripada ulama yang mengajarkan masyarakat kan. Malah kalau boleh bacalah buku pasal ulama Brunei yang terbitan pusat sejarah. Ada antara ulama tu yang membuat matan dalam nahu bahasa Arab maksudnya. Ada ulama yang mengajarkan sifat 20 maksudnya dalam tauhid contoh dengan menggunakan apa namanya kerang ke apa something contoh. Dan dulu ceritanya
kita ni punya apa tu namanya pipeline atau untuk belajar agama tu ialah daripada Brunei ke sama ada ke ni orang ke sekelilingnya Nusantara ni lah. Paling biasa didengar Kuching. Dan mungkin ke area-area kawasan sini. So, dan lagi satu kalau kan jauh belayar biasanya ke Makkah. Bila mana ada orang naik haji contohnya, stay sana belajar untuk beberapa tahun kan, dan balik mengajar di mana itu tu di balai tu namanya. Artinya sekira fungsi balai itu ataupun istilah balai itu ia sinonim dengan masyarakat Brunei ketika tu. Ia sama macam pondok di apa namanya masyarakat di Malaysia dan Fatani lah contohnya. Fatani, yes. Pondok. So di Indonesia pesantren kan, macam di Morocco Zawiyah contohnya. Dan di negara mungkin ada namanya madrasah. Kita ni dulu tradisinya lah namanya balai. Ya, kalau ulama tu membuka kitab mengajar masyarakat sekeliling di mana di balai tu. Dan di sana je orang buat macam majlis zikir, orang buat macam aktiviti community macam tu. Di sana dulu itu tu itu basically sama lah sebenarnya dengan pondok dengan pesantren. Jatuh Brunei itu dulu kaya dengan atuk. So dari sana kan, dari sana tiap balai talaki itu kenapa balai? Kenapa balai? Sebab sejarah-sejarahnya memang macam tu. Kan, ini percubaan untuk orang replicate balik lah. Replicate balik, malah membina balik. Kalau boleh lebih canggih lagi. Sama kita ni dia terikat dengan bangunan. Yes, kan, yes. Balai walaupun pada asalnya bangunan, tapi di sini ini terikat dengan bangunan. Tani boleh, tani ambil konsepnya saja. Konsepnya sebagai satu wadah untuk mengajar dan mempelajari ilmu agama secara teratur dan sistematik. Kan? So, dia kira lah bangunnya di mana. Macam masa ni tadi pakai Unisa. Pakai Unisa. Macam tu. Tapi kalau sekiranya lah ada di luar sana yang melihat dalam masa ni ataupun menonton. Aku tahu ke mana tujuannya. Mana tahu lah. Mungkin orang cakapnya apa kan dia. Tapi mungkin mana tahu ada rezeki lah. Kurang ada rezeki lebih. Mana tahu di mana kan infak. Mana tahu kan menginfak arah apa tu. Yang boleh pahalanya tu berterusan sampai hari kiamat. Macam tu boleh infakkan arah balai talaki ni satu bangunan. Ini sedikit promo lah. Sedikit promo macam ni. Kan bila mana anak Adam tu meninggal. Tadi tahu hadis ni kan? Tadi tahu berapa bisnes hadis ni? Famous ni. Ia terputus semuanya kecuali 3 kan? Anak bermanfaat, anak yang soleh, mendoakan ilmu yang bermanfaat, sama sedekah jariah. Kan? So bila benarnya tani boleh bolot 2 out of 3. Malah sebenarnya 3 sah. 3 terus. 3 tu sebenarnya. Dengan menginfakkan kejaran ilmu. Sama ada infakkan bangunan ataupun infakkan buku ataupun malah kadang-kadang menginfakkan perbelanjaan untuk student agama ni belajar. Contohnya atau akan tani dapat ambil 3 out of 3. So ilmu yang bermanfaat tu yang dipelajarinya tu, ilmu yang bermanfaat tu oleh sebab tani pun mensponsor ia. Tani ada apa tu namanya, ada bahagian dalam tu. Maka lepas tani meninggal tu orang yang alim tu, contohnya saja tani contohnya membelanjakan seorang saja penuntut ilmu agama untuk belajar sampai dia jadi alim ya. Tani sponsor ya. Kira tani bagi perbelanjaan supaya ia nampak hingau lagi pasal perbelanjaannya. Kira makan, minum, pakaian cukup ni. Even ia akan kahwin pun senang. Nampak lagi mikirkan cari duit. Kiranya kita ni supaya ia fokus belajar saja. Lastnya jadi alim contohnya. Nah, apa yang diajarkannya tu arah masyarakat lepas itu kan confirm ia dapat pahala lah kan. Ia dapat pahala. Tapi kita ni yang mensponsor pun dapat pahala tu juga. Dan selagi mana ilmu tu berjalan, ilmu yang bermanfaat tu masih berjalan, hatta lepas ni meninggal pun masih tani dapat ia punya pahalanya. Artinya murid-muridnya nanti mengajar lagi ke murid-muridnya. Kitab yang ditulisnya masih berjalan arah tani. So sedekahnya jariah berjalan. Ilmu manfaat pun masih ada. Dan itu kira sebagai anak lah yang mendoakan kan, pasal mungkin dia mendoakan tani dan anak-anak muridnya nanti mendoakan tani. Contoh kan. So kalau kan kira bonus, maksudnya kalau kan kira keuntungan ukhrawi, antara yang paling untung ialah menginfakkan harta untuk ilmu. Untuk ilmu. Kira lah sama ada mensponsor, maksudnya membagi bangunan, membina bangunan tu yang besar lah maksudnya, ataupun sekadar mensponsor buku, kitab apa yang diperlukan contohnya, ataupun mensponsor alat tulis kadang-kadang kan, itu simple lah, ataupun
mensponsor macam beberapa orang pelajar yang kurang mampu contohnya, tapi ia mau belajar contohnya, ia rajin dan tani sponsor sampai jadi alim. Kan? Itu tu. Sebenarnya merangkumi tiga buting yang disebut dalam hadis itu sebenarnya. Kalau kamu kan mana tahulah ada orang-orang yang menonton ni, orang-orang yang dah tahu di mana kan infakkan lagi hartanya kan, cuma tu bolehlah disalurkan sedikit-sedikit. Ini memang promo pulang terus ni. Tapi di sini juga kami bukannya apa tu namanya, kira macam memang andolah mungkinlah ada kali perception orangnya kamu kan bagi allowance je sudah apa. Yes, memang kami kena bagi, dan alhamdulillah kami mensyukuri, sangat bersyukurlah pasalnya di negara, even di negara jiran sendirilah ada apa tu, ndak kena bagi lawanan ni arahan lah apa tu penuntut ilmu yang belajar macam di negara Brunei Darussalam ni. Cumanya kami bagi tahu di sana tu akan apa tu kemuliaan dan martabat tinggi arah ilmu ni. Sebab tu kami bagi tahu benda ni dan kami mengisytiharkanlah, kirakanlah kira menimbulkan kesedaran lah saja. Mungkin begitu kan, mungkin macam ada orang ia benar-benar akan berinfak tapi ia tidak tahu contohnya kemana lagi kan infakkan kan contohnya. So ini salah satu cara jalan untuk ia menginfakkan hartanya dengan pulangan yang berlipat ganda. Kalau dalam istilah apa tu namanya, dalam istilah ekonomi ada ROI namanya. ROI ni artinya return of investment. Kalau orang tu invest something, dia akan kira berapa ROI-nya pasar ke indah. So ini antara ROI yang besar lah. Yes. Kalau ia infak arah ilmu, dia belum mesti arah kami. Dia mestinya arah siapa sih lah maksudnya. Di mana-mana platform di negara Brunei ataupun di luar negara Brunei yang ada pengajian yang macam apa tu, rukun mengaji yang 3 tadi atau boleh infak di sana juga. Kami tidak terhadkan arah kami saja. Mana-mana sajalah cuma tu. Tapi kalau kan arah kami lagi okey. Satulah kirakan. So cuma itulah kirakan. Dan itu sebagian dari adalah juga kali yang tadi sebutkan episod lepas, sokongan sokongan kepada orang-orang yang berjalan atas jalan fardu kifayah ni kan. Itulah. Betul kiran. So di sana kamu tahu sudahlah kenapa pemilihan nama untuk talaki ni balai talaki. So kamu nak tanya lagi lah kenapa ada tambahan talaki atau talaki sudah kira anulah takrifnya di sana yumayizu baina balai talaki dengan balai-balai yang lain lah. Supaya kamu dah confuse sekarang di mana kau belajar orang ni, di balai mana ni, balai bomba, balai jalan raya kan. Cuma itulah sebab tu kami tambah talaki lagi di sana. So orang tahulah di sana. So atau serba sedikit kata macam serba banyak je bolehlah. Itulah kira pengenalan juga apa tu tambahan daripada apa tu pengenalan pasal balai talaki ni. Dan selepas satu apa itu dengan bintang lah kira habis ada habis minyak habis minyak. Ya sebenarnya awal-awal misal sebelum kan start kan ada ni banyak ni nak idea kan gitu sekali sudah ni. Tapi apa tu sudah tani cak sal balai talaki ni ya tu ustaz kan sebelum ni pernah kan kira untuk mana tahu yang belum tahu Ustaz Ahyat ni dulu pernah lah kira SAP ni student exchange kira kan study abroad program study abroad program ke adalah setahun kan ke Jordan lah kira kan dan di sana Ustaz Ahyat mempelajari ilmu-ilmu tu secara bertalaki lah. Daurah-daurah yang kamu lihat poster-poster Ustaz Ahyat banyak tu kan yang dia graduate dengan muka Ustaz Ahyat jatuh kan. Minta maaf Ustaz. Dah tu artinya dah ada gambar yang sesuai untuk dimasukkan poster sebenarnya tu saja. Kita hal kayak bisai paling bisai saja sudah untuk poster. Di sana kalau kamu lihat kan poster-poster tu yang Ustaz Ahyat mengajar tu ilmu-ilmu yang didapatnya tu guru-gurunya tu dari adalah muslinya di sana kan. Muslinya di sana. Tapi tidak menafikan yang ada banyak juga lah yang dari bukan dari sana, dari sini. Okey, macam tu lah. So kalau kamu lihat daurah akidah, mantik apa tu. So Ustaz Ahyat pun dulu belajar lah. Jangan kamu ucap yang guru mengajar ni belajar juga kan ya. Belajar talaki juga kan ya. Tapi ibaratnya tu satu hak student lah untuk bertanya. Ya tu. Memang hak student untuk macam orang tu kan belajar kan. Memang haknya lah untuk macam tanya kita ni mengajar ni sudah ada belajar di mana belajar itu memang ia punya haknya. Dia payahkan terasa hati lah, dia payahkan orang putih bad hurt lah. Macam sekoti orang tanya adalah andang haknya untuk bertanya kan. Ya tu ni yang aku ingat dulu time aku pernah lah aku belajar tema tu kelas usul fikih lah di Jordan dengan Syekh Abdul Salam Abu Nizar. Kitab Waraqat. Jadi
Syarah Mahali ke Ustaz? Syarah Mahali atas Murakat. Sekali kami sekelas 4 orang saja. 4 orang saya ikut lah. Subhanallah. 3 orang Jordan, seorang orang Brunei aku. Betul lah. Kira kaca tu 4 orang ya student lah. Kali ya tah. Nadir tu. Cikgu gua tu dulu ia pernah lah macam sebelum mula tu. Sebelum mula ada apa-apa lagi yang nak tanya pasal kira pasal daurah nikah pasal aku lah. So adalah seorang tu tanya minta maaf ya kira kan tanya sebenarnya kita ni nya murid siapa macam tu lah. Kira ya bagus tu nya kira barangnya tu hakmu sebab tu sampai masa ni aku pegang ucapnya bagus tu nya yang kau tanya tu nya memang hakmu untuk tanya memang hakmu untuk tahu dulu siapa denganmu belajar satu cerita ni tak aku belajar sama ni sama guru ni sama ni juga idurang ni murid kepada ni macam tu lah. So di sana aku pegang arah tu artinya memang pun daripada hak student itu untuk mempersoalkan dan bertanya arah siapa yang belajar ni sebelum ia ambil keputusan untuk belajar macam tu kan. So lah siapa yang dengan tertanya-tanya so sudah terjawab dan aku menambah sikit lah. Memang siapa yang pernah ikut daurah terutama yang ikut daurah akidah dari level 1, 2 sampai 3 sama ustaz secara anulah ada 2 intake kan Ustaz, ada yang secara online dan ada yang secara Zahir which is kami lah tu kirakan lah. Secara Zahir yang lain batin dah secara ada maksudnya secara berdepanan lah ada fizikal lah ada telepati lah batin lah tu lah secara fizikal lah maksudnya mungkin tahu sudah lah macam mana ya Allah macam mana masail-masail ni padatkan. Ya memang confirm kalau habis daurah akidah sama mantik atau kalau aku istilahnya kalau nampak utak tu bahasa aku tak tahu lah. Tapi di sini jangan kamu lemah semangat. Jangan macam takut juga kan belajar bukan macam tu. Malah sebenarnya tu menunjukkan yang ilmu Islam itu canggih dia seperti yang lah yang kita ni selalu dengar kadangnya lah dari western apa yang kuno kamu ni ya. Pembelajaran Islam ni contoh tiapa Indo sebenarnya lebih canggih macam tu. Tu melihatkan di sana utak bahasa atau istilahnya melihatkan di sana macam mana canggihnya ulama tania tu dengan ilmunya yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Dan aku rasa saya dapat kali jadi saksi betapa kira ilmu-ilmu yang dakik lah yang halus atau macam mantik dah contohnya ataupun kalam kah ataupun tania lu pulang ada kesempatan usul fikih kan. Tapi itu termasuk daripada yang sama lah juga. Macam mana sebenarnya ia punya vibe pembelajarannya tu sama macam tadi belajar contohnya physics sama macam tadi belajar maths calculus additional maths. Maksudnya dari segi apa? Dari segi keperluan tadi untuk memerah otak dan menggunakan minda tadi tu secara penuh macam artinya usaha yang diluangkan pun untuk ilmu-ilmu Islam itu sebenarnya memerlukan usaha yang kuat lah seperti mana ilmu-ilmu keduniaan yang lain macam yang tadi selalu dengar lah physics dia maths dia kan macam tu dia kata ni kira siapa belajar ni orang pintar dia kata ni kau silap tu kira ilmu-ilmu Islam itu sama juga sebenarnya kalau siapa saja yang ni orang belajarlah secara teratur ilmu-ilmu Islam ni ilmu kalam lah saja mungkin level 2 tu sajalah contohnya yang mula masuk tanya akan nampak dan dapat sadarlah tema tu bahawa jenis sebenarnya imam tanya tu macam Imam Ghazali atau Imam Sanusi atau contohnya betapa diorang tu sebenarnya orang-orang jenis lah kirakan jenis berhabis. Bayangkan Syah level 2 akidah ya Allah awal-awal sudah rubuh usyur atau aku serius Ustaz satu daurah tu Ustaz sanku daurah tu masa malam before graduate unisan tu esok paginya tu tengah tu sanku aku balik dari daurah tu memang aku ya Allah macam utak tu macam ya Allah itu aku tidur dulu benar bet tak merasa sikit lah tapi hasilnya alhamdulillah lah hasilnya aku dah dapat ungkapkan pasal rasa ni macam mana tu perkataan itu dah dapat mengungkapkan apa yang rasa yang hakiki itu so kamu perlu try and error sendirilah kirakan tapi gitu tu serba sedikit lah kali cerita sikit lah dulu kenapa macam dari segi cara pengajaran itu cuma tu terutama untuk ilmu kalam dan mantik dia mungkin kau dapat cerita lah kali macam mana sebenarnya aku kan lagi boleh lah kali kau cerita sikit lah kali macam mana sebenarnya perjalanan ataupun sepanjang kan Bayi Talaki ni berapa bulan sudah ni kirakan belum berapa 11 bulan lah yang penting ada 2
set of daurah lah sudah. Dua set. Dua set, yes. 3 lah kali termasuk. Tiga. 3 set of daurah lah kira-kira. Ada beberapa subjek lah sudah tadi cover kan dalam balai talakian ni kan. Awal-awal tasawuf sama akidah level 1. Muzakarah nahwu, mantik level asas, level 1 sama akidah level 2 lah kira-kira. Lepas tu sama fikih. Lepas tu akidah level 3 lagi kan. Level 3. Mungkin ini untuk membagi gambaran lah kali sedikit arah para penonton. Kira macam mana kan sebenarnya pengajian talaki ni? Adakah ia macam apa tu namanya, harfin biharfin, sekadar mentalkin kalimah dan menghafaz lafaz itu secara menterjemahkah saja satu ataupun macam mana? Kalau kan jawab soalan itu satu perkataan macam indah lah. Simple, namakan panjang-panjang. Tapi secara personally lah, pengalamanku sendiri juga, dari aku includekan adalah daurahku yang sama ustaz yang sama Jurmiyah tu juga lah. Kalau dalam pengajian Islam ni, yang paling penting sebenarnya apa tu, al-fahmu itulah, ataupun kefahaman makna daripada yang disampaikan oleh seorang guru itulah kepada anak muridnya, tulabul ilm itulah macam tu. Itu yang mesti sebenarnya ia ambil, ia faham dulu, ia ambil, ia ingat apa yang difahamnya tu, bukan ia ingat lafaznya. Itu yang penting sebenarnya. Pasal kalau apa tu, kalau kita ni saja belajar ni yang tani menolak apa tu, telaki atau tani belajar dan tani hafal dia punya lafaznya saja tanpa tani faham, kalau bagiku secara personally macam sia-sia kali bagiku lah. Bagiku sendirilah. Pasalnya macam mana tu pasal sebab tu kita ni kan ada satu hadis itulah, kalau aku dah silap dia punya ayatnya macam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu tu di sana yufahimhu fid din. Allah bagi kefahaman arah arah seseorang tu macam tu, kalau Allah mahukan kebaikan arahnya. So di sana yang kita ni mahu sebenarnya. So itu tu, kalau terutama pembelajaran yang perlu kepada fahaman yang daqiq ni, terutama ilmu kalam atau ilmu kalam, mantik, contohnya aku belum masuk lagi usul fikih lah, belum sempat. Tapi ilmu kalam, ilmu mantik atau Allah karim, macam mana aku memang gelaranku memang kepala berasap lah. Maksudnya kepala berasap atau kadang kita ni kan faham kau tak pula macam ada yang di sana macam ada seorang yang dah kira adalah tapi kamu kan faham takrif atau tadi kan faham takrif atau dah dapat contohnya guru tu baca takrifnya ni macam ni, contohnya tasawur atau dia punya takrifnya ni macam tu. Lepas itu terus kau faham enggak, kadang perlukan macam mana, kadang lepas kelas 1 benar kau faham, malah mungkin kamu ikut daurah aku secara personally, ikut daurah mantik ni yang kitab yang sama 2 kali personally lah, 2 kali lah untuk benar-benar faham. Dan alhamdulillah di ngam SMA ni ada adalah seorang guru dari Mesir lah baru yang mengajar kami mantik juga. Tu lagi menambah baikkan lagi kefahamanku sendiri. So di sana indah dapat memang terutama kalau pembelajaran macam mantik kalau menghafal tu indah nulah. Kalau guru kami yang dari Mesir atunya indah pedah lah kamu hafalnya. Yang sebenarnya mantik mesti faham lah. Dan ilmu-ilmu lain juga lah macam tu. Tapi aku indah menafikan yang mana hafalan secara lafaz tu penting juga untuk kita ni ingat makna yang kita ni dapat daripada guru yang menyampaikan tu, makna daripada dars tu sendiri, macam tu. So di sana kalau kau kan ceritakan saat apa yang kau rasa ni sebenarnya part 2 ni pulang tapi tapi mungkin kau gambar analis macam mana suasana kelasnya tu lah. Suasana kelas Nara. Kira maksudnya gaya pembelajaran dan pengajaran dalam kelas tu lah kali macam adakah ia sekadar one way saja ataupun itulah yang kau rasai selama 3 set ni. Aku sebenarnya kan expect kalau kan interview macam ni aku kena panggil ke leluhur punya podcast. dapat ya ada lain circle walaupun isinya sama. Ya rasa je kan promote ada leluhur tu. Tapi kalau pengalaman dari segi yang macam tu kan dalam konteks tu pembelajarannya macam mana? Pasal ada orang tanya juga kan arahku kan.
Yesnya. Kau ikut kan kami awal kelas pagi, kadang ada patang sampai patang tu yang kuliah lah. Lepas tu daurah ni mostly-nya bukan lagi mostly-nya semua malam. Memang semua malam. Cuma tu. So itu tu kau nak apa tu, kau nak ngalih kat satu, kau nak ngalih satu, kedua juga dah mengacau yang kuliah tu kah. Cuma tu lah masa kuliah tu belajar apa, buat assignment lagi apa. Bagiku personally kan, aku punya anulah sendirilah. Pengajian talakia ni sebenarnya ialah benda yang ku carilah dari dulu, dari ku damit lagi sebenarnya. Benda pembelajaran secara talakia ni. Sebab tu suasana pembelajaran talakia tu macam mana? Alhamdulillah lah. Kalau ini bukan kan macam tahu menyombongkan diri apa, tapi aku alhamdulillah kelas talaki dengan bangganya aku cerita aku belum pernah miss lah, walaupun satu pun lah. Alhamdulillah lah macam tu. Tapi kuliah aku ada miss kah? Ada kuliah okey kepada pencara aku miss pun mungkin pasal anu kali. Aku ada uzur. Bukan uzur syar'i, uzur daripada itulah. Ada mani' lah macam tu lah kirakan. So itu tu pelajaran talakia tu ni secara umum lah dulu. Aku rasa macam mana tu, ya memang yang ku cari dari dulu. So entah aku nak tahu kenapa asal aku masuk kelas talakia tu macam ya apa tu, kadang kan memahami sesuatu tu kan, sesuatu ibarah kadang ta'rif ataupun payah, tapi bagiku ya siok lah. Pasalnya otak kita ni tu apa namanya tu disuruh, malah dipaksa untuk berfikir apa pahamannya ni macam ni, macam mana tu. So ya tak, suasana kelas talakia tu kalau arah balai talakia tu sendiri memang bagiku satu, kalau anulah siok, kedua apa tu namanya, bagi kalau untuk orang lain mungkin siapa yang akan join kelas talakia ni, memang aku kira alu-alukan lah. Dan tapi dah terhad arahan lah, kalau mana-mana platform ataupun mana-mana satu gerakan yang ada membuat kelas talaki juga mengikut yang rukun yang sudah kami sebutkan, rukun pengajian tradisional atau so ikut je di sana. Cuma tu pasal pengajian talaki ni macam mana tu, kira membagi satu memang tadi macam apa tu, menyuruh kita ni berfikir secara critical thinking atau memang confirm. And then kedua, kita ni indah melakat arahan manusia, guru sama kitab atau kita ni mencari idea baru, bukan maksudnya buat mazhab baru kita ni mencari idea baru untuk meng-explain balik arah generasi seterusnya apa yang di-explain daripada guru yang mengajar kita ni tu. Mungkin cara guru yang mengajar kita ni tu caranya macam ni contohnya. So method yang tadi ajar tu mungkin pakai method kita ni sendiri, tapi makna yang tadi sampaikan tu sama. Macam tu. So di sana kelas talaki tu sendiri mengajar lah macam tu. Malah sebenarnya bukan guru yang mengajar tu bukan saja ia mengajar, ia menyampaikan ilmu tu, malah ia mendidik macam mana kita ni dapat mengajar balik kepada generasi lain indirectly. Macam tu. Bukan maksudnya guru tu begitu di kelas okey cara kamu mengajar dah, bukan macam tu. Maksudku ada ia menyuruh tani berfikir dan menyuruh kita ni critical thinking tu untuk mendidik generasi seterusnya, dan begitu juga seterusnya. Generasi itu ia dididik untuk dia dapat mengajar kembali arah generasi seterusnya sampai akhirnya lah. Nah, sini menarik pasal kan daripada pengalaman tu kan, kira kau dah menyebut tadi yang ia ada critical thinking, ia ada mengajak kita ni ataupun mengajak student itu untuk berfikir kan, dan menggunakan dorang punya pemikiran itu dengan lebih efisien lah, maksudnya dengan lebih maksimum. Yes. Ani minum belum. Ani macam bertentangan dengan naratif sebagian orang yang talakia ni dorang punya gambaran ya jumut, ya kaku, ya sekadar guru tu cakap sesuatu muridnya terima satu, dan ia dorang sampaikan seperti mana guru tu sampaikan saja kan, atau apa yang kau ceritakan tadi tu macam bertentangan daripada tu pulang kan, macam seolah-olah bukan cuma tu, malah kuno lah kira talaki ni sebenarnya. Malah sebenarnya talaki tu melibatkan dalamnya banyak proses berfikir, banyak proses macam perbincangan, diskusi, ada soal jawab kan, ada critical thinking, mesti ada di-provoke student itu untuk mungkin membantah ataupun mengkritik lain kan. Setuju berhabis lah. Aku
malah mungkin kalau ada yang kalau aku berdepanan jangan tah. Kalau sekiranya ada lah orang yang cakap tu kira aku memang anu lah sikit apa tu tanakut lah dengan ke dia lah. Soalnya kalau ia merasa sendiri macam mana dan mungkin ini kali sebabnya kenapa pengajian talaki tu kalau kamu lihat dari awal gambarnya ramai. Awal ramai sekali ke ujungnya. Jangan tu ujung. Pertengahan tu Syak. Ya Allah. Macam mana tu orang kemarin minggu lepas ni. Tu mungkin salah satunya kenapa. Pasal apa tu pengajiannya secara apa tu namanya critical thinking. Kita ni berfikir dan kita ni macam indirectly dididik untuk macam mana akan mengajar balik arah generasi baru. Pasal setiap generasi itu ia berlainan, suasananya satu berlainan dan ia hidup di era yang berlainan dan so ia dan cara dorang berfikir pun boleh jadi berlainan. Malah mungkin dorang lebih berfikiran dorang tu mungkin lebih apa tu namanya lebih advance sebanding dengan sebanding dengan era apa tu sebelum teknologi masa ni macam tu. So sebab tu kami dalam apa tu orang-orang yang pernah ikut andolan pengajian talaki tu dididik terus indirectly macam mana akan mengajar memahami orang tu. Pasal ia ada dua benda yang berlainan ni, sama ada kita ni faham sendiri dan kita ni kan faham memahamkan orang lain lagi. Macam tu. Kadang ada orang ia belajar dan ia faham sendiri. Lepas tu ia dah dapat mengajar orang lain. Itu satu. Yang kedua, ia faham ia belajar, ia faham dirinya sendiri, ia dapat mengajar orang lain tapi orang dah faham. Ia yang payahnya tu apa tu namanya, kita ni kan fahamkan diri kita ni sendiri dulu dan kita ni kan fahamkan arah orang lain. Macam tu. So iya kelas talaki tu kalau aku keluar dari sana, bukanlah aku cakap aku different person. Tapi upgrade daripada person yang sebelum aku masuk kelas talaki itulah. Macam tu. Dari segi, ini aku cakap dari segi keilmuan itu sendirilah. Macam tu. Indah melekat kepada tu macam harfin biharfin, menghafal secara harfin biharfin macam tu, dan menghafal membabi buta lah kira macam tu. Dan aku rasa satu poin yang penting juga untuk orang tahu bahawa pengajian talaki itu ataupun ni orang pengajian tradisional lah. Ia indah jumut dan kaku. Tapi malah ia melibatkan banyak proses berfikir yang intensif lah. Sehingga itu tu kan benarnya kan dalam proses transfer ilmu ni kan, talaqil ilmu ni, guru tu sebenarnya mengajar murid tu untuk berfikir sendiri. Yes. Bukan guru tu kan meminta murid atau sekadar talan dan kemudian luahkan balik. Kan? Tani ataupun kalau Tani sebagai guru nanti maksudnya Tani mau murid itu sendiri dapat melakukan proses yang Tani lakukan dalam menghasilkan ilmu tu. Kan? Dan sebenarnya itu tu sebab kenapa cara kulah secara pribadi mengajar cuma tu. Ini aku dapat dari guru-guru juga daripada guru kami yang mengajar dulu. Kan di mana itu tu dulu berhabis lah, ini pengalaman pribadi saja. Sebelum aku benar-benar masuk lah ke dalam pengajian tradisional ni, aku punya naratif ialah macam kalau dalam pengajian tradisional ni mesti hafal harfin biharfin. Basically dia boleh tinggal satu huruf pun daripada apa yang keluar dari mulut guru tu. Kemudian Tani mesti hafal, so Tani nanti luahkan saja. Dia boleh tambah, dia boleh kurangkan, dia boleh ubah macam. Kira basically naratif ku tu kaku lah. Kononnya untuk menjaga keaslian lah tu. Keaslian ilmu tu. Yes. Tapi sudah sendiri masuk kan. Dia belajar. Walaupun ia berasaskan pembacaan kitab lah. Kan dia memang berasaskan pembacaan kitab. Balik arah rukun material tadi tu. Tapi ternyata ia indah sekaku tu. Ternyata ia malah lebih lebih proaktif lah. Kirakan ia bukan pasif lah. Dia proaktif lah. Malah kalau dulu kami jarih lah. Dia bilang jarih, maksudnya jarih ni guru kami tu malah menimbak dengan soalan dia macam mana setuju kamu ataupun kurang lebih lah sebab di kelas 1 dari sana rupanya tu saya macam setuju kamu macam ni ataupun macam mana boleh cakap macam mana biarkannya tu lah kami fikir seorang-seorang bagi punya ia punya bukan dia pendapat tapi ia punya lah, maksudnya proses hasil berfikirnya tu. Dan kemudian baru tadi bincangkan bersama-sama menyelesaikan masalah sama-sama kadang-kadang, dan ternyata memang cuma tu caranya untuk belajar ni. Hatta ulama Tani dulu pun memang dia lari daripada perbincangan di antara guru dan murid. Sehingga
ada banyak cerita lah. Contohnya Imam Syafi'i pernah berdebat sama muridnya sendiri. Kan, sampai murid ni pulang menyamal daripada ia contoh, dan Imam Syafi'i mujuk lepas satu kan. Biasa-biasa artinya Imam Juwaini contohnya kan Imam Juwaini dia belajar bapanya. Dia ada dua ni Juwaini. Satu Abul Ma'ali Al-Juwaini, anaknya Imam Al-Haramain yang famous satu. Dia belajar bapanya Abu Muhammad Al-Juwaini. Okey. Dan dalam banyak masalah diorang dua ni dia sepakat lah maksudnya. Nak beranak tu nak beranak tu. Kira guru dan murid dan anak beranak. Satu. Dalam banyak masalah diorang dah sepakat. Satu. Imam Ghazali dengan Imam Juwaini sama je. Dalam banyak masalah diorang dah sepakat. Imam Taftazani dengan gurunya Imam Iji. Pun banyak diorang dah sepakat juga. So bukan bilang maksudnya mesti dia sepakat. Tidak. Tapi maksudnya pengajian talaqiyah itu bukan semata-mata talan luah, talan muntah maksudnya. Contoh, kalau aku keluar talan muntah. Talan muntah ni artinya guru tu cakap tani talan, nanti tani muntahkan sebalik. Tidak. Ia melibatkan proses berfikir dan membuat working itulah. Ia macam mana lah. Kalau tani kan umpamakan lah proses belajar ni lah. Ia macam maths bah. Tani kena ajar. Ada soalan, buat working. Setelah ada jawapan kan. Adakah tani mesti menghafal jawapannya? Indah kan? Indah. Pasal ketani akan dihadapkan dengan banyak masalah lain. Yang indah sama dengan apa yang tani belajar dalam buku kan. So yang dipelajari apa? Cara untuk buat working itu sendiri. So nanti murid atau bila mana ia tahu sudah murid guru tu mengajar berpandukan buku teks. Nah, workingnya cuma ni. Tapi apa yang ketani dapat daripada tu? Adakah tani hafal harfin biharfin? Indah kan dalam maths lah ya. Dalam maths. Tani mau murid itu dapat buat working itu sendiri dan sampai ke jawapan yang lurus walaupun tanpa tani ada di sisinya kan. So talaqiyah itu cuma tu. Itu aku suka perumpamaan ustaz yang baru-baru ni masa kalau time kan khatam kitab apa tu akidah level syarah surah-surah tu kan. Kita ni kena ajar oleh indung tani apa tu namanya berjalan dulu kena ajar berjalan dulu supaya tadi pandai berjalan sendiri. Nah kan sampai tadi pasar indung tadi kan mengajar tadi berjalan kan sama aja macam tu. Artinya time awal berjalan indung tani pegang tangan tani kan tu. Supaya tani pandai jalan supaya nanti tani dapat jalan sendiri. Bukan sampai basah tadi masih pegang tangan indung tadi kan untuk berjalan. Menyusahkan lurus gitu tu. So sebenarnya ia tak pengajian talaqi itu cuma tu. Kalau tiada ada pengajian talaqi tapi indah cuma tu maksudnya indah memenuhi indah memenuhi kriteria tu. Maksudnya kira sekadar kena suruh talan muntah contohnya. Dan ia tidak akan membawa apa-apa faedah lah. Pasal hakikatnya hujungnya yang akan dihasilkan ialah malakah ataupun kemahiran ilmu tu. Contoh. So itu tu ini sekadar kan bagi gambaran lah saja sepanjang balai talaqi ni berjalan. Cuma kan sebenarnya isinya dalamnya macam tu sehingga kena orang tanya lah macam inda kuno kan ni inda kaku kan ni kamu talaqi ni ni indah malah sama mungkin persepsi orang pasal pemikiran orang anu kali macam ani lil asaf bandar lah. Aku bukan kena anu siapa-siapa tapi mungkin perception orang mungkin macam anu kali ceramah di masjid kali saja. Tapi sebenarnya indah malah Allah karim. Macam mana tu macam ya kalau aku istilahkan kan dulu aku jenisnya apa tu namanya memang adalah bukan jenis yang macam academics punya otak lah. Bukan jenis yang belajar terutama maths itu adalah maths, science apa tu cuma tu. Sudah masuk talaqi ni kan fikir habis sudah ada lagi benda jatuh. Ya Allah, rupanya masuk dalam mantik saja. Macam maths tapi kamu hafal apa tu kullu alif ba apa cuma tu untuk ya Allah. Untuk kamu ingat ia punya anunya tu syakalnya lagi apa macam tu. Itu tu. So indah adalah indah apa tu? Indah kaku. Indah kaku. Indah sama dengan perception orang yang mana talaqi tu kuno, talaqi tu kaku macam tu. Indah macam tu lah. Jauh lagi malah bagiku sebenarnya kan aku ikut talaqi ni kan banyak terutama adalah talaqi yang apa tu kitab-kitab yang perlu kepada pemahaman yang dakik atau kan mengajar kita ni apa tu otak kita ni macam mana aku rasa macam otak tu semakin semakin macam berfungsi dengan lebihan tu lah lebih maksimum satu dan lebih cermat cara berfikir tu dan malah entah aku macam rasa aku lebih pandai daripada before. Aku lebih pandai tu bukan aku cakap aku tu pandai as in genius tapi macam mana tu aku boleh tahu dari pembelajaranku talaqi tu okey contohnya kami punya next level punya kitab itulah kan so aku dapat macam ni punya susunannya dalam otak aku tu ada sudah macam okey ni maudhu yang besarnya macam ni bahaginya macam ni contoh kirakan kalau ilmu kalam macam ni ilmu fikih macam ni malah
ilmu yang aku pelajari sebelum talaki, which is ilmu qiraat lah, ataupun aku dapat bayangkan macam mana ia punya structure, ia punya apa tu, pembelajarannya itulah macam tu. Walaupun memang apa tu, aku akui ilmu macam qiraat tu perlukan kepada hafiz secara anulah lafaz atau untuk ingat syawahidnya, tapi lagi sekali kalau kita ni nak faham pun bagi ko pedah lah benda tu lah. So ia tah ada sudah ia tah dari talaki tu mengajar aku macam mana ni banyak macam tu. Ia tah proses berfikir tanya tu lain lah macam tu lah kalau aku sendiri personally lah. So orang lain Allah alam, aku nak tahu. Tapi itu di sini memberitahu tadi bahawa proses talaki itu ia lebih dari sekadar copy paste kan. Artinya yang ia bukan arah pembacaan kitab itu saja, bukan arah tadi membaca lafaz-lafaz kitab itu saja. Tapi apa yang berlaku di sebalik itu, apa proses yang berlaku di sebalik itu, itu yang sebenarnya menjadi poin utama. Sehingga kalau orang itu benar-benar mengikuti silibus itu kan, daripada level 1 ke level seterusnya ke level paling terakhir, ia akan keluar daripada semua tu dalam keadaan macam yang tadi lah. Ia akan berbeza daripada yang awal masuk ke akhir ia keluar tu kan. So lepas itu apa saja kitab pun yang ia baca dalam bidang itu akan sama. So ia tahu sudah cara berfikir yang lurus. Kan. Ini masuk macam perbincangan ada pulang mantik pulang je sikit. Tapi secara personally aku macam tu lah. Even kan secara jujurnya juga, kalau dulu aku kalau scroll lah arah Instagram itu kan, kadang ada komen-komen yang complicated soalnya. Terutama lah ada orang komen pasal baru-baru ni apa tu, ada aku terlihat ya komen pasal kira lah uluhiyah apa, ya komen lah orang-orang yang bukan Islam atau apa. Dulu teori-teori ni aku nulis komplit ni. Aku bukan lagi suka, aku anti ni, macam sakit kepala aku akan relate kan scroll ni. Tapi masa ni lepas macam terutama belajar ilmu kalam, ilmu mantik apa tu, macam okey macam ni faham, malah aku suka pula melihat tu macam macam ni rupanya. So itu tu di sana mengajar aku talaki ni secara umumnya anulah kirakan apa tu, mengubah cara tani berfikir itulah. Berfikir itu sendirilah, bukan angan-angan ya. Berfikir bukan angan-angan. Ada beza tahyil macam tu. Berfikir itu sendirilah. So sebab tu dia alu-alukanlah siapa yang kan rasanya before ni macam rasa slow learner ke apa. Aku basically gitu kamu lah. Sampai masa ni pula aku rasa macam prosesku kan belajar tu payah sikit menangkap, tapi lebih better daripada before aku join talaki tu lah. Macam siapa yang rasanya lambat apa boleh ikut lah. Mungkin pasal di sana ia melatih otak kita ni supaya berfikir dan tani rajin merajah. So di sana apa tu menaikkan tani punya tahap kita ni yang sebenar lah. Macam tu talaki tu lah. Ia indah sama lah dengan persepsi orang yang ia jumut kuno apa. Dah lah mesti ikutlah dulu, rasai dulu lah. Macam tu kirakan. So itulah sedikit pengalaman ko sendiri. Adalah pulang lagi kan digital tapi biar tu nantilah. So so ada masa ke lagi ni kan nambah lagi, ada masa ke lagi, ada okey so 10 minit lagi akan tambah lagi. So apa lagi tadi kan ulas dalam ni dalam petua ni. Mungkin itu pulang kali saja bagiku yang tadi itulah saja. Sekadar kan bagi gambaran lah. Mungkin orang yang berada di luar jalan ni cuma sebenarnya lah tu talaki tu dan apa kesannya lah. Ini maksudnya kalau secara khususnya lagi dalam balai talaki tu apa yang cuma gambaran dalamnya gitu, supaya insyaAllah ta'ala mungkin mana-mana yang terlepas pada bahkan tadi belum sampai setahun ni so mungkin nanti harapnya lagi ramai yang tertarik lah kali untuk cuba untuk mengikuti benda ni ataupun cuba untuk menghidupkan juga kan tradisi ni. The more the merrier lah orang putih kira. Akhirnya yang menggerakkan itu ialah manusia-manusia juga kan. Yang menggerakkan itu ialah orang juga. Kalau ada orang dan ia akan bergerak lah. Satu. So sama je lah. Kerana tu juga dari tadi kita ni bincang pasal pengalaman dalam itu kan. Satu. So macam aku pun secara peribadi kan bermula belajar secara tersusun dan tradisional ni asalnya memang dari sebelum kejadian ada sudahlah kan beberapa kitab itu yang dipelajari sudahlah macam Matan Jurumiyah, macam beberapa kitab hadis contohnya kan, dan beberapa kitab fikih walaupun dah habis contohnya. Adalah lagi beberapa kitab lain lah yang dipelajari, beberapa kitab yang khatam juga. Kemudian di Jordan itulah yang benar-benar membuka fikiran. Cuma ada orang
belajar dan mengajar dan membincangkan dan mengupas ilmu itu. Satu. Itu tu. Dan lagi satu terutama dalam bidang ilmu kalam dan mantik. Satu. Pasal kalau ikutkan background asal ataupun macam mana sebelum ku ke Jordan, kecenderungan tu lebih kepada fikih saja. Fikih saja. Memang pun daripada secara formalnya dalam bidang syariah lah. Satu. Cumanya selepas dari Jordan tu jatuh hati tu juga cenderungan tu arah ilmu kalam, ilmu fikih kan. So ilmu kalam, ilmu kalam sama mantik. Tapi alhamdulillah usul fikih termasuk daripada adalah juga vibe yang sama lah dengan dua tu kan. Satu. Nah, maka selepas satu dah mula macam lebih cenderung ke sana lah. Kira ustaz ni kalau yang seorang itu ada menggalar lah, mahasiswa seorang menggalar lah ustaz ni, kalau di semalam ia umum 3. Kan di semalam ada umum 1 sama 2 Syah. Ustaz ni umum 3 guys. Dari syariah ke ia punya tajuk apa tu, tesis satu Allah akidah. Time degree kan ngambil syariah usul fikih. Baju usul fikih lah. Kira usul fikih tu orang jambatan sebenarnya. Yes. Sudah master, tajuk tesis yang dibuat tu lebih kepada akidah, pasal etism kan, sama pemikiran Imam Ghazali. So ini hasil-hasil dia tu, hasil-hasil pengajian tradisional, maksudnya talaki lah, di Jordan tu. Berjumpa dengan masyayikh dan melazimi bis durang kan, macam mana dorang mengupas ilmu tu, sehingga akhirnya macam nampak yang kecenderungan tu lebih ke sana kan, lebih kecenderungan tu ke sana. Dan alhamdulillah kira masih belum keluar dari syariah lah, sebab usul fikih atau kira jambatannya lah, jambatan antara dua benda ni, antara fikih iaitu bidang asal dengan kalam dan mantik dan ulum aqliyah lah secara umumnya, dan falsafah. So usul fikih tu macam jambatannya. Macam itulah kirakan. Dan walaupun setahun saya di Jordan, tapi di sana je mengajar banyak oleh lah. Ia mengajar aku yang kalau dia kita ni belajar dengan teratur dan tersusun, dalam masa yang sikit tu tadi boleh belurih banyak. Yes. Artinya ia bagi setiap kitab tu ada haknya. Maksudnya haknya ni ia punya masanya. Kalau dia kita ni labih, contohnya kitab tu kitab damit, tapi tini membaca sampai 3-4 tahun, stay dalam kitab yang sama. Nah tu tani sudah melampaui haknya. Dan malah ketani macam mengkhianati amanah yang dibagi oleh murid tu. Misalkan masa tu ialah amanah, umur tu pun amanah juga kan. So sebab tu macam bila mana ku terdedah dengan pengajian talaqiah ni, ia ada disiplinnya. Maksud disiplinnya tu tertibnya, maksudnya ada ia punya haknya bagi setiap kitab tu. Dia boleh ia terlampau pendek ataupun terlampau batah. Macam tu. Ia ada haknya lah, ada haknya, sehingga di sana tu ada efisien tu. Dalam masa beberapa ni orang berapa bulan kan setahun tu, banyak diperolehi. Macam tu, banyak kitab-kitab yang dipelajari diperolehi sampai level ani. Kenapa? Sebab itu tu dorang ataupun guru-guru kami yang di sana, dorang menitik beratkan disiplin tu. Maksud disiplin ni bukan disiplin maksudnya kuku pendek ke ataupun rambut pendek, bukan disiplin tu. Maksudnya disiplin dari segi masa, dari segi apa yang ni orang jangan out of topic. Contoh kan biasanya orang yang bagi batah tu out of topic dia. Kan sepatutnya ia belajar ni, tapi belajar tu pulang contohnya. Sebab pasal lain tuang panjang contohnya. Nah, itu yang dikira melanggar disiplin. Kan? Sebab tu macam ada orang tanya macam macam mana boleh banyak kitab diperoleh dalam masa setahun. Contoh apa cheatnya? Dia ada cheat sebenarnya. Cheatnya ialah back to basic, hadir, dan kemudian lepas hadir pastikan ia punya apa namanya durasinya tu, masa dan isi yang dikupas tu tertib dan teratur. Sebab dia semua benda mesti itu tu. Itu di sana tiap yang membezakan antara guru yang bijak sama indah. So guru yang bijak ia akan tahu apa benda yang patut diajarnya, apa yang benda yang ini next level ni, ini level yang seterusnya lagi. So macam yang kita ni tadi lah, ia ada silibus kan, ia ada silibus yang mana tadi mesti turut arah silibus satu. Kalau semua benda tadi bincangkan dalam level 1, dan artinya tu sudah kesalahan dari segi manhaj lah, maksudnya kan. So di sana juga mengajar tani untuk sebagai student pun mesti menjadi bijak lah juga. Jadi bijak untuk memilih dan menentukan apa yang patut tani prioritize lah pada satu-satu masa. Satu. Dan aku menambah juga Ustaz, yang apa tu implikasinya aku ikut talaqi ni lah. Ia sebenarnya bagiku menolong juga apa tu pembelajaranku yang dulu lah before aku join talaqi tu, macam
kiraat apa tu macam tu lah. Dari segi tu macam ku gitu tadi awal kan, cara berfikir apa tu macam mana kita ni kan apa tu namanya menguasai ilmu yang before ni ku belajar tu dengan pengajian ku telaki yang ku ikut ni lah. Macam tu. Tu salah satunya. Dan aku realize juga sebenarnya kan secara umumnya ulum Islamiah ni secara keseluruhannya ia berkaitan antara satu sama lain. Yang mana aku kurang setuju ni perbincangan anda ulang lagi. Kira macam kalau dia lah kalau apa tu dia dialih-alihkan, dipecah-pecahkan. Malah mungkin ada orang contohnya ia belajar ilmu ni, so ia dipuakkannya lah. So kirakan kononnya ia punya ilmu contohnya dalam bidang apa tu namanya, contohnya lah aku lah dalam bidang ilmu kalam contohnya. Aku memuakkan daripada ilmu-ilmu yang lain macam tu. Sebenarnya ia berkaitan antara satu sama lain lah. Macam yang Ustaz Gita tahu ia satu chain yang apa tu namanya bersambung lah. Macam tu. Ya tu yang ku realize lah kirakan. Semua berkait lah. Islam tu memang macam tu lah. Ilmu-ilmu memang macam tu. Ujungnya semuanya berkait. Semuanya memang berkait. Sehingga tidak ada peluang untuk seorang penuntut ilmu agama tu untuk kusong dalam mana ilmu. Kusong dalam macam tak ada. Kusong zero. Dia dapat tu. Dia dapat. Yang ada saja ia berhenti pada level mana. Yes. Tapi untuk lulun kosong dia dapat. Confirm dia dapat tu. Dan ini aku rasa boleh dibincang dalam episode seterusnya lah pasal mungkin pembagian ilmu jadi ilmu alat dengan awal tu cerita. Tu dah siap. Okey. Itu perbincangan next kali lah. Okeylah. So mungkin untuk part tu atau kena siap. Kami punya editor pun sudah dari tadi macam mana macam kira bagi signal 5 minit lagi macam tu. So insya-Allah macam biasa siapa yang kan ada komen kan bagi cadangan malah mungkin kritikan boleh di muat turun arah komen ataupun DM kah jap aku post di mana kan boleh lah di DM boleh macam tu ataupun di mana-mana lah platform Balai Talaki lah ataupun mana-mana yang kan sponsor ataupun mana-mana yang kan berbesar hati mendapat apa tu namanya hidayah daripada yang Ustaz bagi tahu tadi kan berkenaan hadis so boleh sponsor. Dan ni alhamdulillah ada Coffee Bean, mana tahu Coffee Bean kan sponsor tadi juga mana tahu. Dan insyaAllah tunggu next episode ataupun next part lah. Okay, so ni ulang kaji dulu di rumah 2 part ni. InsyaAllah kami akan bukakan kuis. Nada deh. Betul. So Ustaz ada apa-apa tambah lagi ya? Nada. Okay, untuk setakat ni nada. So okay, macam biasa juga minta maaf kita ampun kalau ada kami punya perbincangan yang menyinggung. Mungkin ada kali yang kami dah sadar menyinggung ke ataupun apalah macam tu. Tapi kalau ku ingatkan nasihat atau kalau ia sampai rasa seorang atau sebenarnya kan ia ada membuahkan rasa sakit atau pasal ia macam istilahnya apa tu namanya luka ataupun cedera atau ia akan padih terasa sakit bila mana kena bagi ubat. Luka tu di sana kirakan hati yang adalah mungkin hati yang istilahnya hati yang bukan yang kosong tapi yang berpenyakit, tapi nasihat itu sebagai ubat. So kalau kena bagi nasihat itu ya macam sakit tapi ia menyembuhkan dan memperbaiki macam tu. Itu pulang saja. So kita ni tutup dengan itu dan insya-Allah tunggu next episode dan jangan lupa like, subscribe kah, share dan yang sebanding dengannya. Okey. Itu cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.